ada topik yang menarik hari ini saya nak bawa bincangkan. Tapi sebelum saya nak bincangkan, tapi saya ada satu soalan saya nak bagi tunjuk. Di sini. Bilakah sebuah kebodohan akan berakhir? Jadi ini soalannya sepatutnya kita tanya pada diri kita dan tanya pada sambil tu kita tengok sekeliling kita. Berapa ramai kebodohan, berapa banyak kebodohan sedang berlaku tiap-tiap hari sekeliling kita, kadang-kadang kita tidak lihat. Sebab apa? Yang pertama adalah saya nak bawa bincang di sini adalah kebodohan kepercayaan. Jadi kadang-kadang kita ni percaya secara membuta buli. Harap saya sebut perkara yang betul. Sebab kita percaya secara membuta-buta dekat seseorang atau sebuah perkara seperti kalau dalam bidang trading ni atau bidang kripto ni kita membuta. Kadang-kadang kita ni pelabur-pelabur baru percaya secara membuta-buta. Bila dia nampak saja koin naik 100% atau 200%, dia terus nak labur dari situ tanpa mengkaji atau tanpa ada bukti yang kukuh. Jadi pertama kebodohan adalah kat situ. Jadi ini soalan saya kepada korang juga. Jadi apa yang saya nak maksudkan, apa saya bagi tunjuk tadi, bilakah sebuah kebodohan akan berakhir? Apa jawapan korang? Macam mana kebodohan ni akan berakhir kalau bagi korang? Jadi itu adalah, tapi pendapat saya ada dekat sini adalah daripada kepercayaan yang sangat-sangat kita yang penting. Sebab kepercayaan, bila percaya secara membuta tu adalah satu kebodohan bagi saya dalam bidang kripto sekarang ni. Kita lihat dekat sini banyak newbie yang baru je masuk, ada dalam RM500 atau RM1,000 baru je kumpul dalam berapa bulan untuk semata-mata nak labur dekat sini, tiba-tiba pergi labur tempat yang tidak patut dilabur. Sepatutnya labur di tempat yang betul-betul, supaya walaupun untung dalam masa akan datang mungkin dalam 3x atau 2x, tak kisah. Janji korang labur dalam tempat yang betul. Jangan sampai seperti koin tersebut gulung tikar lepas tu korang jadi duit korang pun hilang. Sebab kita bekerja keras dekat Malaysia. Saya tahu macam mana orang bawahan seperti kita ni dalam bawah 40 B40, kalau disebut orang politik B40. Jadi kita bekerja keras. Bekerja keras. Satu hari kita punya gaji paling tinggi pun RM50. Itu yang kalau orang bawahan. Kita tak tahu lagi kalau ada tips atau overtime, saya tak tahu. Tapi kebanyakan gaji adalah 50 atau 35. Saya tak tahu lagi. Sekarang ni masih ada lagi 35 atau tak. Tapi 50 tu dah pasti. Ada yang bekerja bawah gaji 50 selama 8 jam. Kadang-kadang ada yang bekerja RM50 untuk 12 jam. Kumpul selama 2 bulan, 3 bulan. Lepas tu tiba-tiba korang labur di tempat yang tidak sesuai, tempat yang tidak boleh dipercayai, tapi korang percaya secara bodoh-bodoh, secara membuta-buta, disebabkan bukti yang diberi oleh kawan korang kerana dia dah telah labur di tempat tu secara macam cara berjudi. Tiba-tiba dia dapat dia bubuh 100, tiba-tiba dia dapat 1000 atau dia dapat 10,000 kerana kenaikan yang sangat mendadak. Lepas tu tiba-tiba bila korang labur, duit pun hilang, dia punya pun pendapat pun hilang disebabkan koin tersebut gulung tikar. Memang ada yang sedang bertahan. Memang ada yang saya lihat, memang ada juga bukan saya nak bagi tahu, saya tak sudi yang korang dapatkan untung seperti itu, tetapi fundamental tu paling penting. Koin tersebut, untuk memahami koin tersebut, apa projek dia, apa bukti yang ada masa depan koin tersebut untuk jangka panjang dalam 10 tahun, 20 tahun. Kita kena baca dia punya white paper. Jadi itu adalah paling penting. Yang pertama adalah kepercayaan yang bodoh bila kita tidak melakukan mencari bukti-bukti tersebut. Macam buktikan, okey, katakanlah korang nak labur ini hari 100 di kawasan situ, kan? Korang nak labur RM100 di kawasan situ. Korang kena tahu apa sebabnya korang nak labur dekat situ. Yang pertama, sebab apa? Kalau korang tak tahu apa sebab korang nak labur di situ dan kenapa korang nak labur di situ, jadi maksudnya korang tengah berjudi untuk nak labur di situ. Jadi itu adalah satu kebodohan. Jadi itu adalah persoalan saya yang saya tunjuk dekat skrin tadi. Bilakah kebodohan akan berakhir?
Jadi itu soalan saya tu kepada kamu. Jadi kalau korang boleh jawab saya dekat komen, saya nak tahu apa jawapan korang masing-masing. Jadi yang kedua adalah kepada bila kita tak melakukan bukti, kita ikut apa orang lain tengah buat, seperti katalah dia semua orang dapat 100x. 100x atau 10x, tapi semua masing-masing sama seperti kita, tidak melakukan research, tak membaca white paper, tak tahu pasal apa itu coin, apa itu projek di masa depan. Adakah orang yang memiliki atau mencipta atau apa, biasa orang kata kalau nak lihat sebuah coin tu kena lihat daripada wallet dia, kalau ada seorang pegang daripada 50% lebih daripada tu. Sedangkan orang-orang baru semua ni, benda ni semua orang tak tahu. Jadi diorang macam ikut benda ni macam tradisi, ikut orang lain apa yang diorang buat, cuma diorang pun ikut juga. Jadi kita kalau boleh jangan ikut tradisi yang bodoh, jangan ikut bukti-bukti yang bodoh. Jadi carikan bukti, buatlah research sendiri berkaitan dengan apa yang nak ni. Jadi kalau boleh cari kepercayaan tu dalam tu. Korang boleh percaya tak expert yang memberi tahu pasal coin tersebut. Macam kita lihat dekat YouTube, banyak yang memberi panggil expert tapi orang tak expert. Saya sendiri tak expert. Saya mengaku saya bukan expert. Saya mengaku dekat sini. Setiap video saya bagi tahu. Saya pun belajar nak ajar korang, sambil tu saya belajar juga. Saya bukan expert. Sebab tu saya selalu dalam video saya kata kalau boleh, kalau ada silap saya tegur saya. Sebab saya pun belajar, korang pun belajar. Kita sama-sama belajar, cari jalan untuk kejayaan untuk masa depan. Jadi itu adalah apa kita nak cari. Jangan ikut expert yang bodoh. Jadi korang pun akan menjadi bodoh. Jadi itu ada pemaksud saya. Bilakah kebodohan tu akan berakhir? Jadi jangan ikut persatuan yang sangat korang nampak persatuan tersebut memang nampak kukuh. Saya tak nak sebut yang coin. Saya berterus terang, saya bukan nak sebut pasal Doge atau coin-coin yang lain. Tapi ada coin-coin yang sekarang baru keluar ni, baru sehari dua ni. baru sehari dua ni yang keluar, atau minggu lepas yang keluar, baru sehari dua ni. Dah ada 1000% dan naik. Ada yang tiba-tiba nak masuk tanpa mengkaji, dah beli dah. Okey, dia baru keluar, baru berapa hari keluar, dah beli dah. Dah keluar terus tanpa mengkaji apa semua. Jadi saya pun hairan bila saya tengok dalam grup tersebar habis, bila pergi grup sebelah pun tersebar habis, ramai pula yang ikut dekat belakang. Jadi okey, ini adalah pelaburan untuk 3-4 tahun, tak kisah kalau rugilah. Tapi okey, kalau rugilah, tapi korang boleh percaya tak sampai 3 tahun tu benda tu coin tersebut tu boleh bertahan? Sedangkan ada yang macam WOR, War on Rug, kalau tak silap saya, coin yang pertama yang saya lihat dalam masa terdekat ni adalah yang telah tarik dah gulung tikar. Ada lagi banyak coin sebelum ni, sejak 2017 saya nampak banyak coin sebelum 2017 dengan selepas 2017 banyak coin saya lihat dah gulung tikar, sampai ada yang bukan gulung tikar, siap ada tukar nama, tetapi amount tersebut yang orang yang beli tu hilang. Ada yang macam tu, tapi saya tak nak sebut mana-mana coin, tak nak berkaitan. Tetapi kalau macam katakanlah Doge atau ada beberapa coin lagi, jadi kalau nak beli tu, dia orang ada boleh nampak lagi ada community dia orang tu kuat, tetapi apa fundamental dia, apa projek dia, kita tak nampak sangat. Tapi kalau Doge, macam Doge katalah sejak 2013, saya tak nak sentuh pasal Doge, tapi saya memiliki Doge. Tapi sejak 2013 ni saya memiliki Doge. Saya beli Doge tu bukan disebabkan meme coin apa semua. Saya beli sebabkan ada benda yang saya nampak di situ. Ada benda yang saya nampak ada masa depan, sebab dia nak gunakan sebagai currency. Atau sebab saya ada lihat ada potensi dia untuk menjadikan currency. Memang nampak macam bodoh, tapi ada benda yang kita lihat dia orang nak guna, sebab dia masuk dekat Coinbase, ada push nak pergi ke Coinbase, ada push nak pergi ke sini. Memang nampak Elon Musk tengah push untuk nak naikkan nilai tersebut daripada Dogecoin. Tapi saya boleh lihat
saya boleh lihat ada yang tengah push untuk mendapatkan Doge ni lebih jauh lagi. Kita nampak community dia, lebih nampak ada orang bisnes yang nampak bisnes besar join juga untuk beli Doge untuk anak dia, untuk isteri dia, untuk untuk anak perempuan dia, untuk diri dia sendiri ada beli. Jadi kita pun kena fikir, kenapa orang-orang kaya ni beli, kenapa diorang beli, sebab apa yang kita tak nampak. Jadi saya pun terfikir juga macam tu. Sebab tu saya beli Doge, bukan secara terbuli. Jadi saya beli Doge sebab saya beli sebab saya lihat mungkin orang-orang kaya tersebut macam ni, dalam list ni banyak orang kaya yang membeli untuk anak dia, untuk ni. Jadi saya pun terfikir, kenapa kalau dia orang kaya ni beli, mungkin ada benda yang diorang nampak untuk masa yang akan datang. Sebab sedangkan ada yang beritahu, ada yang bagi tahu Doge ni akan boleh pergi tempat yang jauh. Jadi kalau macam Doge atau ada koin-koin lain yang boleh nampak ada projek yang akan datang, boleh nampak daripada segi nilai tu boleh pergi jauh, okey, tak apa, boleh. Tetapi ada koin-koin yang baru-baru tersebar sini, jadi saya nak lihat daripada segi fundamental langsung tak ada. Cuma guna nama, guna gambar, guna macam-macam lagi. Langsung tak ada projek, langsung tak tahu siapa pencipta koin tersebut, siapa coding dia, siapa yang lancarkan koin tersebut, langsung kita tak tahu. Jadi itu maksud saya, bila kebodohan tu akan berakhir. Jadi kita memang ada mimpi kita ada impian kita macam okey, kita nampak kita nak pergi jauh untuk masa akan datang. Mungkin duit yang kita labur ni kita boleh 3 kali ganda, 4 kali ganda. Memang, tapi jangan sampai kebodohan tu datang hingga korang nak fikir hari ni labur, esok nak jadi kaya. Hari ni labur, esok nak booking kereta. Atau hari ni labur, esok atau lusa atau tahun depan jadi 100x atau 200x. Jangan fikir pasal tu. Sebab itu kita kena baca dia punya projek, apa fundamental dia, macam mana community dia lebih kuat atau tidak. Jadi kalau boleh elak daripada kebodohan tersebut. Jadi soalan saya tadi, bilakah kebodohan tu akan berakhir? Jadi saya nak lihat apa jawapan korang dekat kawasan sini.